Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati dan kasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta AJK Masjid dan seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, serta tak lupa juga unit media dia. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah di atas kurniaan dia, kita dapat bertemu di pagi Sabtu yang penuh barakah ini. Kita akan berbincangkan satu tajuk. Saya rasa agak panjang sikit lah tajuk ni lah. Tajuk berkenaan dengan tawassul. Jadi setakat-setakat yang kita sempat baca lah, dan saya bercadang, tak tahulah macam mana situasi di sini kan. Saya bercadang kita akan berhenti 15 minit selepas daripada waktu syuruk, dengan tujuan moga-moga kita dapat melaksanakan satu sunnah, iaitu solat syuruk, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang solat kemudian dia tinggal di musallanya, di tempat solatnya sehinggalah syuruk, kemudian dia solat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah sempurna 3 kali lah. Jadi harap-harap boleh dah Tuan Imam sampai pukul berapa syuruk kita? 7.14. Jadi kita tambah dalam 15 minit lagi, 7.30 lah, lebih kurang lah. InsyaAllah setakat tu lah yang saya boleh ambil masa lah. Mana-mana yang ada tugasan ataupun masih bertugas hari ni, bekerja hari ni, tak apa, boleh keluar awal, tak ada hal, insyaAllah. Berkenaan dengan tawassul kita tu, satu isu penting juga yang mesti umat Islam fahami dan ambil tahu sungguh, sebab dia berkenaan dengan ibadah kita. Tak kena cara ianya tertolak. Jadi kita kena faham, tawassul adalah salah satu bentuk ibadah. Dia salah satu benda yang berkait dengan doa. Sedangkan Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa tu sendiri adalah ibadah. Doa tu sendiri adalah ibadah. Bila dia ibadah, dia mesti ada panduan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak tak nak, mesti kita ikut panduan ni. Sekiranya terkeluar daripada panduan ini, maka macam mana kita nak panggil dia sebagai ibadah? Saya ambil dari awal, kita ambil apa maksud dulu tawassul. Apa maksud dia tawassul? Tawassul dari sudut bahasa dia kata huwa at-taqarrub ila syai' bi syai'. Dari sudut bahasa dia, tawassul ni kita mendekatkan sesuatu dengan sesuatu. Itu tawassul. Wa minhu an yataqarraba syakhsun ila syakhsin bi amalin muayyan. Antaranya juga kita boleh ambil faham, seseorang mendekatkan diri kepada seseorang dengan sesuatu amalan tertentu. Au bihadiyatin muayyanah, ataupun dengan hadiah tertentu. Cara kita nak dekat dengan orang besar ke, dengan kepimpinan ke, tak, cara dia dengan kita buat satu perbuatan, ataupun dengan kita beri hadiah ke dia untuk dekatkan kita dengan dia. Au biqarabah au ghairuha, ataupun dengan korban kita, dengan hadiah kita, dengan korban kita, au ghairuha, ataupun selain padanya. Liyahsula lahu ma yuridu minhu, supaya dia mendapat apa yang dia kehendaki. Itu maksud asas ataupun dari sudut bahasa tawassul yang kita nak bincang hari ni. Dari sudut istilah pula, boleh diberi takrif kepada 2 takrif. Pertama, takrif umum, wa huwa taqarrub ila Allah Ta'ala bi fi'lil ma'murat
wa tarkil muharramat. Itu maksud umum dia, iaitu kita mendekatkan diri kepada Allah. Tawassul ni untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Bi fi'lil ma'murat, dengan melaksanakan segala yang diperintah. Tawassul nah, maksud umum dia. Wa tarkil muharramat, ataupun dengan kita tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang kita buat. Itu maksud umum dia. Maksud khusus dia yang kita nak bincang pada pagi ni ialah wa huwa an yadhkura ad-da'i fi du'aihi ma yarju an yakuna sababan fi qabuli du'aihi au an yatluba min 'abdin salih an yad'uwa lah. Hak ni tawassul. Tak? Iaitu seseorang yang berdoa dan disebut di dalam doanya apa yang dia harap, supaya dengan sebutan dia tadi, dengan apa yang dia buat tadi ni, sababan fi qabuli du'aihi, menjadi asbab diterimanya doa permohonan dia. Itu tujuan asas tawassul. Au an yatluba, ataupun bukan dia berdoa, ataupun dia menuntut, dia minta min abdin salih, dari seseorang hamba yang salih, supaya berdoa untuk dia. Boleh. Itu maksud khusus tawassul yang nak kita jadikan sebagai amal, sebagai kaedah untuk memustajabkan doa kita. Tak? Supaya Allah mudah terima, Allah makbulkan permohonan kita. Itulah tujuan tawassul. Oleh kerana itu, benda-benda kait dengan benda raib, benda ibadah ni, tak boleh kita pandai-pandai, tak boleh kita reka-reka dalam mengada-adakan kaifiat yang tidak pernah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bab tawassul ni, bahasa orang Terengganu panggil gelecoh sikit, dia jadi syirik selalu. Gelecoh je sikit daripada panduan yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merosakkan ibadah dan boleh jadi mendatangkan musibah kepada hak ju buat. Kalau kita perhati zaman ataupun sejarah manusia ni, antara asbab mereka ni terjerumus ke dalam kesyirikan melalui tawassul ni, melalui jalan tawassul. Jadi syirik dia kepada Allah. Ghaliknya manusia ni boleh jadi syirik kepada Allah melalui jalan-jalan ni, jalan tawassul, jalan tabarruk, jalan syafaat. Ghalib yang kalau kita perhati, apa yang jadi jatuh syirik ni? Salah guna cara tawassul. Apa jadi syirik ni? Salah guna cara ambil berkat. Ambil berkat di laluan yang bukan Allah yang kata ni berkat, lalu dia ambil berkat. Ataupun melalui jalan syafaat. Terperhati dalil-dalil daripada Quran, daripada sunnah, itulah ghaliknya manusia jadi syirik. Jadi atas dasar tu, kita sebagai seorang Muslim dalam bertawassul ni ibadah, tak? Maka mesti kita kena beraluh biar pastikan ibadah yang kita buat ni menepati syarak. Jadi bagaimana? Maknanya tawassul kita kata kita sebut ataupun kita buat sesuatu dalam doa kita, dalam permohonan kita, tak? Supaya dia menjadi asbab untuk Allah makbulkan doa kita. Ni asas yang kita nak buat dalam tawassul. Ataupun kita memohon seseorang yang di sisi pandangan kita dia ni soleh, dia ni lebih baik daripada kita, dari sudut amal dia, dari sudut dekat dengan Tuhan kita rasa dia lebih dekat tak dengan Tuhan kita. Dari sudut batin ni kita tak tahu, kita pandang melalui zahir dia, lalu kita minta dia tolong berdoa untuk kita. Wa tawassul fi aslihi yang qasimu ila qismain. Dia kata tawassul ni terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua asas dia. Yang pertama tawassul masyru', yang kedua tawassul mardud, kita panggil tak? Tawassul yang tertolak, yang tidak diterima. Yang pertama yang masyru', yang disyariatkan, yang Nabi ajar. Wa hadzal qismu yashmulu anwa'an katsirah. Dalam bahagian ni
Dalam buku ni setakat saya bincang, saya baca lah. Tak? Saya baca dalam kitab-kitab berkaitan dengan tawassul ni, setakat ni saya temu hak ni yang paling komplit dia bincang tentang tawassul ni. Biasanya dalam kitab-kitab tawassul ni, tawassul syar'i ada 3 jenis. Tak? Iaitu tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan orang soleh. Dalam buku ni, dalam kitab ni, dia perincikan tawassul yang syar'i yang boleh kita pakai buat. Dia kata at-tawassul ila Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Pertama sekali, kita tawassul dalam doa kita ni kepada Allah. Kita ambil jalan wasilah dia dengan menyebut-nyebut nama-nama serta sifat Allah. Dengan kita sebut nama serta sifat Allah dalam doa kita ni. Ini tawassul. Dan ini sebesar-besar bentuk tawassul kita kepada Allah. Dan inilah antara asbab mustajabnya doa kita. Kama qala ta'ala, seperti dalam doa dalam surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah kata, Allah sendiri perintah ke kita. Dan bagi Allah, milik Allah itu al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Lepas tu fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah ni. Allah sendiri perintah. Ini bentuk tawassul kita kepada Allah. Apa sahaja permohonan kita, kita dahulukan dengan menyebut-nyebut nama dia. Menyebut-nyebut nama dia. Wa dzalika bi an yad'u Allah Ta'ala bi asma'ihi kulliha. Guana cara nak sebut nama Allah ni, antara cara dia adalah dengan kita sebut dengan seluruh nama-nama dia. Macam mana nak sebut? Semua sekali. Antaranya, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna an taghfirali. Boleh kita sebut gitu? Dalam doa kita, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah. Kita kira pukul rata, secara umum kita sebut bi asma'ikal husna, dengan nama-namamu yang indah, ya Allah, an taghfirali, ampunilah dosa-dosaku. Ini antara kaedah tawassul yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia berdoa dengan nama-nama tertentu daripada nama-nama Allah yang menasabah dengan permohonan dia, dengan doa dia. Contoh, Allahumma ya Rahman irhamni. Ya Allah yang Maha Pemurah, rahmatilah aku. Ataupun dengan disebut Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahmanur rahim antarhamani. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan namamu Ar-Rahman, namamu Ar-Rahim, antarhamani, rahmatilah aku. Ini bentuk tawassul yang dibenarkan dan digalakkan kita buat apabila kita berdoa kepada Allah. Itu nama dia. Boleh juga kita berdoa dengan sifat-sifat Allah. Boleh juga kita berdoa dengan sifat-sifat Allah. Antaranya wa an yad'u Allah Ta'ala bi jami'i sifatihi, dengan seluruh sifat-sifat Allah. Seperti dia kata dalam doa dia, Allahumma inni as'aluka bi sifatikal ulya an tarzuqani rizqan halala. Boleh doa gitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan sifat-sifatmu yang tinggi, tarzuqani rizqan halala, supaya engkau rezekikan aku dengan rezeki yang halal. Ni bab minta rezeki ni Nabi ajar kita pagi yang kita alhamdulillah diperoleh ni setiap masjid surah dibekalkan zikir-zikir khas ni. Zikir-zikir yang patut kita baca. Antara zikir yang patut kita baca pagi buta ni lepas main subuh ni, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rasanya dengan 3 doa ni lengkap segala benda kita minta, segala hajat kita hari ni. Kalau Allah sehari hari ni 24 jam hari ni, dari kita start sembahyang subuh ni,
Allah beri 3 perkara ni rasa memadai tak? Betul tak? Pertama kita minta benda ilman nafi'ah. Minta supaya Allah beri kita sehari hari ni, ya Allah, aku mohonmu tambahlah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba. Yang kedua kita minta, ya Allah, beri aku hari ni rezeki yang tayyib, yang baik. Tambah rezeki, boleh rezeki tapi tidak tayyib, haram, syubhah. Apa manfaat? Boleh banyak pun benda manfaat dia. Tapi ya Allah, beri aku rizqan tayyiba. Hari ni aku minta denganmu, ya Allah, berilah aku rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Cukup dah? Saya lagi nak. Wa amalan mutaqabbala. Hari ni ya Allah, start aku bangun pagi tadi. Dah. Aku dah sembahyang witir ke, aku dah tahajud ke pagi tadi, sapalah habis hari ni amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Memadai. Sehari hari ni kalau kita boleh 3 perkara ni, cukup hidup kita, bahagia hidup kita. Tak? Kita dapat ilmu yang berguna, kita dapat rezeki yang baik, amal yang diterima. Tak ada faedah beramal 10,000 sehari zikir. Tak? Tapi Allah dah terima. Allah dah terima. Benda manfaat. Tak? Kita nak beramal, amalan yang Allah terima. Start pagi ni, kita minta. Nabi ajar doa ni sekali ni je sebut. Lepas main subuh ni je. Tak ada dah kat lain. Sembahyang zuhur kita tak payah dah sembahyang dah. Nabi ajar kita pagi ni. Mu minta pagi ni. Pagi buta ni antara benda yang mu patut minta dengan Tuhan 3 perkara ni. Nampak? Jadi kita tak perlu jangan kita terlepaslah daripada benda-benda ni. Tak. Saya di tempat saya dulu kita pernah buat daurah kitab Muniyatul Musalli. Kita jemput Al-Fadhil tuan guru kita Dr. Abdul Basit mari. Habis daurah kitab tu dia pun share lah zikir-zikir selepas solat ni. Antaranya inilah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sudah tu ada Tok Imam mari, dia kata betul dah kau start cerita tu molek belaka. Dia kata Syamil belaka dah molek, memang sunnah Nabi kata. Cuma dia kata hak kita buat ni molek juga. Hak kita buat selama ni molek juga. Tuan-tuan, bila dia kata gitu, agak-agak Tok Imam ni dia akan beramal tak dengan benda Nabi baca ni? Dia akan beramal tak? Dia akan baca tak benda hak Nabi ajar ni? Tak akan baca. Percayalah tak? Sebab bagi dia hak dia beramal ni pun molek juga. Dia akui hak Nabi baca ni betul molek. Sutir-sutir dok zikir ni lepas sembahyang, Nabi baca benda ni, Nabi baca benda ni, Nabi baca benda ni. Bagus Syamil dia kata. Tapi hak kita baca ni molek juga. Ni dia panggil dia sama level kan. Ni hak Nabi buat ni, hak dia buat ni sama level. Jadi tak apalah tinggal hak Nabi ni pun. Tak? Sebab hak dia molek juga. Takkan nak tinggal molek. Bila ada mentaliti lagu ni, siapa mati dia takkan beramal ni sunnah Nabi. Simple je kita nampak tak? Zikir lepas sembahyang je. Padahal zikir lepas sembahyang ni, hadis-hadis dia semua sahih belaka. Warik belaka. Tapi malang yang sedihnya kita setakat kita balik dari belajar tu. Gilah mana pun. Dari start Johor sampai ke Kelantan, jarang kita temui orang beramal dengan lengkap zikir lepas sembahyang. Sehat tak beramal dengan lengkap benda hak Nabi baca lepas sembahyang ni. Lepas tu kita tambah hak lain. Hak tu kita tak tahan. Tak? Dia tambah benda lain. Hak Nabi baca, sungguh Nabi baca, Nabi tak tinggal lepas sembahyang ni, dia tinggal. Tapi dia pergi sungguh hak lain. Tak? Moga-moga Allah beri kesempatan untuk kita beramal dengan apa amalan-amalan yang mutaqabbala. Amalan yang diterima Allah. Tak? Ini antara bentuk tawassul. Ataupun dia berdoa dengan sifat, salah satu sifat Allah. Contoh dia kata Allahumma innaka afuwun. Nabi ajar kita tak? Disebut ketika kita temu dengan malam Lailatul Qadar ni, Allahumma innaka afuwun. Ni salah satu sifat Allah. Ni bukan nama Allah dah, sifat Allah.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sebut salah satu sifat sesuai dengan permohonan kita. Ataupun disebut Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin innaka qawiyyun aziz. Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi musuh-musuh kami ni, golongan kufar ini. Sebab innaka qawiyyun aziz, sebab mu ni maha pagagah, dak maha perkasa. Itu bentuk tawassul. Ataupun dengan cara as-sana' 'ala Allah Ta'ala wassalatu 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bentuk tawassul. Lagu mana dengan kita memuji dan memuja Allah serta berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis anin Fadalah bin Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a rajulan yad'u fi salatihi lam yahmadillah wa lam yusalli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Fadalah bin Abi. Dia kata Nabi pernah dengar seorang dia berdoa dalam solat dia. Dia semayang, dia berdoa. Tetapi doa dia ni tak dimulakan dengan memuji Allah, tidak dimulakan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda komentar Nabi, ajala hadha. Nabi kata, orang ni gaduh dalam doa. Mari-mari tu minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah tanpa memuji Allah. Nabi kata ajala hadha. Thumma doa faqala lahu, thumma da'ahu faqala lahu. Lalu Nabi pun panggil dia, sudah sembahyang Nabi panggil dia. Nabi pun ajar cara berdoa yang betul, etika berdoa. Dalam doa ni ada etika juga. Jangan main ikut dam saja. Walaupun berdoa ni ulama kata dia umum. Doa kita ni dia bukan sebagaimana zikir. Kalau zikir kita kata benda yang khusus, mesti ada panduan dia dalam bab zikir. Tapi dalam bab berdoa para ulama kita buka sikit. Cuma walaupun dia buka, doa yang terbaik mesti doa daripada Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu ulama kita beri ruang, boleh kita berdoa dengan doa yang disusun oleh orang lain, syarat tidak bercanggah dengan syariat. Maksud dia baik, bukan memohon kepada memutuskan silaturahim. Boleh. Walaupun ulama kata boleh kita berdoa dengan doa-doa yang disusun oleh ulama ke disusun oleh siapa pun, ataupun doa yang kita susun sendiri untuk kita, khususnya yang kita minta, boleh, tak ada masalah dalam bab doa. Tetapi dalam keadaan gitu pun kita kata yang terbaik, yang lebih afdal adalah doa yang warid, sama ada daripada Quran ataupun daripada sunnah. Kita ambil, kita adu dengan doa hak Nabi ajar tadi lepas main subuh dengan doa hak orang baca panjang lebar. Kalau lepas mayang dia doa ya Rabbana Rabbana Rabbana, dengan hak Nabi ajar sebutin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mana yang lebih baik? Jauh lebih baik orang Nabi ajar ni lah. Walaupun sepatah je 3 perkara yang minta. Hak ni panjang lebar dia minta. Panjang lebar dia minta. Ada kisah siapa? Juwairiyah, isteri Nabi yang dia berzikir selepas maya subuh ni. Sampai ke duha dia berzikir. Panjang lebar dia berzikir. Nabi balik-balik, Allah tak habis lagi zikir. Nabi kata, tak habis lagi berzikir. Dia kata, aku sebut hanya 4 kalimah saja aku sebut tadi, tapi lebih baik daripada hak berzikir panjang lebar tadi. Tuan-tuan, agak Juwairiyah ni dia berzikirnya zikir dia agak-agak. Adakah zikir hak dia reka sendiri ataupun zikir hu-hu ke? Zikir ke? Tak. Zikir confirm zikir daripada Nabi juga, tapi tak, hak zikir umum dia baca. Maka Nabi kata, wahai Juwairiyah, aku sebut 4 perkara saja, tak, 4 kalimah aku sebut lebih baik daripada hak mu sebut panjang lebar tadi. Nampak bila kita beramal dengan sesuai dengan ajaran Rasul. Walaupun dia simple macam saat ni, Allahumma inni as'aluka ilman. Mudah, sepatah kita sebut. Tapi merangkumi semua benda yang kita nak seharian ni.
Ni penting kita beramal dengan sesuai dengan sunnah. Nah. Jadi Nabi pun panggil dia ni, idza shalla ahadukum, Nabi kata jika seseorang kamu solat, falyabda ataupun berdoa, maka falyabda bi tahmidillah. Hendaklah dia memulakan dalam doa dia ni dengan memuji Allah, wa thana alaihi, memuji Allah Taala. Thumma yusalli ala nabi, kemudian dia berdoa, dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u bima sya', barulah dia mulakan dengan permohonan dia, doa dia. Dia nak minta benda ni, dia nak minta benda ni, dia nak minta benda ni. Jadi ini antara bentuk kita tawassul kepada Allah, dengan kita memuji dan memuja Allah, dengan bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baru kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Qala wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi dengar orang lain pula. Dak yusalli famajjadallah wa hamidah wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala alaihi salatu wassalam ad'u tujab wasal tu'ta. Dan Nabi dengar seorang lagi dia sembahyang dan dia berdoa. Dalam doa dia ni dia memuji dan memuja Allah, kemudian dia berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi dengar, Nabi kata ud'u tujab, mintalah dak berdoalah akan mustajab doamu, wasal, dan mintalah permohonanmu tu'ta, akan dianugerahkan, akan diberi. Tu tujuan kita berdoa dan kita bertawassul dengan doa ni, tujuan nak supaya Allah makbulkan permohonan kita. Jadi nak Allah makbul ni biar kena cara dengan Tuhan nak, bukan kena cara kita nak. Tak? Kita nak minta dengan Tuhan, dengan Allah kan? Biarlah cara minta ni sesuai dengan kehendak dia, bukan sesuai dengan kehendak kita. Tak? Antaranya juga kita boleh berdoa dengan kita memuji Allah dengan cara mana? Dengan kalimah tauhid. Boleh juga. Dengan kalimah tauhid. Sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Gua ni Nabi Yunus doa dengan kalimah tauhid, la ilaha illa anta. Ini juga antara bentuk kita bertawassul kepada Allah dia kata. Allati hiya a'zamus sana' 'ala Allah, dan ia adalah sebesar-besar pujian kita kepada Allah bila kita sebut kalimah tauhid ni, la ilaha illallah. Thumma yusalli ala nabi fayaqulu fi tawassulihi mathalan la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ighfirli. Boleh kita berdoa gitu. Tak, kita mulakan dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Lepas tu kita selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ighfirli. Ini juga bentuk tawassul. Antaranya surah Al-Fatihah yang kita baca, itu bentuk tawassul yang Allah ajar. Bentuk doa. Bentuk permohonan kita kepada Allah, dengan mula start puji Tuhan. Sebut kebesaran dia. Sebut tentang rububiyah dia, uluhiyah dia, nama-nama dia, sifat-sifat dia. Barulah belakang kita ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon permohonan. Itu habis yang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga, at-tawassul ila Allah Ta'ala bi dzikri wa'dihi jalla wa ala. Boleh juga kita bertawassul kepada Allah dengan kita sebut-sebut janji dia. Boleh. Itu bentuk tawassul yang diharuskan kepada kita. Seperti kita kata Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan ke atas Rasulmu. Apa yang Allah janjikan kata Rasul, kemenangan kepada agama ini. Itu permohonan kita. Boleh kita doa lagi tu. Ataupun seseorang kata Allahumma innaka wa'adta min du'a man da'aka bil ijabah fastajib du'ai. Ya Allah, mu berjanji siapa-siapa yang berdoa kamu mu akan jawab, mu akan makbulkan, fastajib du'ai. Mana kita sebut dulu janji Allah, baru kita berdoa fastajib du'ai, maka makbulkanlah, perkenankanlah permohonanku ini. Ini juga bentuk tawassul. Habis tu dah.
Yang seterusnya, tawassul dengan bi'af'alihi jalla wa'ala. Kita tawassul dengan perbuatan Allah. Tadi dengan nama-nama dia, dengan sifat-sifat dia, dengan janji-janji dia. Ni kita bertawassul dengan perbuatan Allah. Contoh kata dia, Allahumma ya man nasarta Muhammadan yauma badrin unsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, yang engkaulah yang membantu Nabi Muhammad pada perang Badar, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kufar ini. Boleh? Itu kita sebut-sebut perbuatan Allah. Lagi kita tawassul dengan yatawassalul 'abdu ila Allah bi'ibadatihi al-qalbiyah atau fi'liyah atau qauliyah. Ni kategori kedua. Tadi dalam kategori pertama kita kira tawassul dengan nama-nama sifat-sifat Allah, dengan af'al Allah, perbuatan Allah, janji Allah. Kategori kedua ni kita bertawassul kepada Allah dengan amal kita. Dengan amal perbuatan kita. Sama ada ibadah yang kita buat ni ibadah qalbiyah ataupun fi'liyah ataupun qauliyah. Boleh kita tawassul dengan cara itu. Kama fi qawlihi ta'ala innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna. Doa dia sebut rabbana amanna. Dia sebut dulu dia punya amal dia. Maknanya ya Allah, kami telah beriman kepadamu ya Allah. Ini amal dia. Dia bertawassul dengan amal yang dia buat. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Ini bentuk tawassul yang boleh kita buat. Apa saja amal yang kita buat, kita boleh tawassul kepada Allah. Kita puasa hari Ashura. Dekat nak buka kita pun ya Allah, hari ini aku puasa ikhlas kerana-Mu ya Allah. Aku berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi-Mu ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku. Maka sembuhkanlah penyakitku. Boleh. Itu bentuk tawassul yang boleh. Seperti juga kisah Thalathah Ashabul Ghar, kisah yang masyhur yang Nabi cerita tentang 3 orang yang tersekat terkandah dalam gua kan. Dia kata kita ni tak boleh lepas dah pada gua ni, melainkan kita berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut amal-amal kita masing-masing. Amal yang paling ikhlas yang kita pernah buat. Sebenarnya ngukit ni salah. Kita pergi ngukit salah, tapi dengan Tuhan tak ada masalah. Dengan Allah kita boleh ungkit segala amal yang kita pernah buat. Jangan ungkit depan orang, jangan cerita ke orang aku buat benda ni, aku buat benda ni, aku buat benda ni. Kita ungkit depan Tuhan. Dan Tuhan suka. Dan ini antara asbab Allah terima doa kita. Dengan asbab ni Allah terima doa kita. Apa saja ibadah yang kita buat. Ya Allah, aku dah bertaubat kepada dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Boleh? Bukan kita sebut tentang dosa, tapi kita sebut tentang taubat kita. Ya Allah, aku dah bertaubat dah. Aku tinggal segala benda yang mengharamkan aku buat. Aku tinggal segala maksiat yang larang aku buat ya Allah. Kerana-Mu ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku. Ini bentuk tawassul. Jadi kalau kita tengok sana, kita baca sana, banyak mana dah cara bertawassul. Bak apa tak pergi guna cara ni, bak pergi guna cara lain juga. Kalau dah lah kita cerita tentang tawassul-tawassul yang mamnu, yang dilarang ataupun yang tertolak ni. Okay. Wa min dhalika an yaqula ad-da'i Allahumma inni as'aluka bi mahabbati laka wa li nabiyyika Muhammad wa li jami'i rusulika wa awliyaika an tunjiyani minan nar. Ini bentuk tawassul dengan amal soleh kita ni. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan sebab aku kasih, aku sayang, aku kasih kepadamu. Aku cintakan Nabi-Mu Muhammad dan seluruh para anbiya, para awliya, aku sayang mereka. Maka selamatkanlah aku dari api neraka. Ini bentuk tawassul. Maknanya kita sebut tentang amal kita. Benda amal ni, amalnya kita kasih Tuhan.
Tak, kita kasih kepada Nabi kita. Kita kasih kepada seluruh para anbiya, seluruh para aulia. Lalu ya Allah, bebaskanlah, selamatkanlah aku dari api neraka. Ini bentuk tawassul. Ataupun kita kata Allahumma inni sumtu Ramadan ibtigha'a wajhik. Farzuqni sa'adah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku dah berpuasa sebulan Ramadan ni aku puasa. Lepas kita habis dah malam takhir dah ni puasa Ramadan, kita boleh tawassul dengan puasa kita. Ya Allah, sebulan aku puasa kerana-Mu ya Allah. Ibtigha'a wajhik. Kerana mengharapkan kasih sayang-Mu, redha-Mu ya Allah. Farzuqni as-sa'adah fi dunya wal akhirah. Maka rezekikan aku kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah dah. Kita minta lagu tu, itu antara bentuk mustajab doanya bila kita bertawassul dengan cara lagu tu. Ataupun dengan menyebut halihi, keadaan dia. Itu juga cara tawassul. Wa annahu muhtajun ila rahmatillah. Kerana dia ni mengharap sangat, memerlukan sangat rahmat dan kasih sayang Allah. Seperti doa Nabi Musa. Kan, bila Nabi Musa lari daripada Mesir sampai ke Madian tu, tak tahu nak ambil dah. Duduk tak sebatang kara lagu tu di negara orang, tak kenal batang hidung orang ni. Lalu dia doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Disebut keadaan dia. Ya Allah, apa yang Mu turunkan aku, memberikan aku ni, aku ni seorang yang fakir, yang mengharap rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Disebut lagu tu. Tuhan. Fahuwa alaihi salam tawassul ila rabbih jalla wa ala bi ihtiyajihi lil khair an yanzila alaihi khaira, supaya Allah turunkan dia keberkatan, kebaikan untuk dia. Sebut tentang kelemahan dia. Contoh lagi kita sebut dalam doa, Allahumma inni dha'if la atahammal azab al-qabr wala azab jahannam fa anjini minhuma. Ya Allah, aku ni seorang hamba yang lemah, aku tak sanggup untuk hadapi azab kuburmu, azab neraka jahannammu. Fa anjini minhuma, maka selamatkanlah aku daripada dua ni. Kita sebut keadaan kita yang lemah, yang dhaif. Ataupun Allahumma inni qad alamanil marad fashfini minhu. Ya Allah, Mu telah beri aku rasa sakit dengan dengan kesakitan, dengan musibah sakit ni ya Allah, aku dah berasa sakit ni. Ini kita sebut keadaan kita. Hajat kita ke Tuhan. Fashfini minhu, maka berilah syifa, berilah kesembuhan daripada penyakit ini. Ini bentuk tawassul yang dibenarkan, yang diberi garis panduan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi hadzal i'tiraf bidzambin wa idharil hajah li rahmatillah wa maghfiratih. Termasuk dalam bab ni juga, tawassul ni juga, iaitu kita mengiktiraf dosa-dosa kita. Dan kita zahirkan hajat kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Boleh juga. Ya Allah, aku telah melakukan banyak dosa padamu ya Allah. Aku dah langgar perintah-perintahmu ya Allah selama ni. Kita sebut benda ni, iktiraf kita. Pengiktirafan kita dengan kelakuan, dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu kita nyatakan taubat kepada Allah. Ini juga bentuk tawassul. Seperti ucapan dalam doa dia, Rabbana zalamna anfusana. Kita nak belajar bab doa ni, memang tak ada lah ayat doa yang paling terbaik daripada Quran ataupun daripada sunnah Nabi. Walaupun kita tengok pendek je. Orang ni kadang-kadang dia nak doa panjang, sampai lenguh tangan-tangan. Padahal kita kata doa hak waris ni Allah, walaupun dia pendek tapi lengkap. Kita ambil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Benda kita nak. Tu doa yang jami' mana? Yang lengkap segala benda permohonan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami ni kebaikan dunia. Benda kebaikan dunia, segala kebaikan. Bak rezekinya, bak nikahnya, bak nak anaknya, bak termasuk belaka dah. Tak perlu sebut sebutir-sebutir dalam doa ni dah. Ada orang yang pergi Mekah kan, pergi Mekah ni banyak tempat mustajab doa kan. Lalu dia senara sutir-sutir benda dia nak. Masa basuh peti sejuk, mutah nak doa lagu tu depan tu dah. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah.
Tapi ada juga oboh reka, doa pendek, doa lalu. Lagu mana doa? Ya Allah, hak supaya sekala lah. Kok bahasa Kelantan, ya Allah hak supaya sekala. Mana ya Allah, hak minta biasa-biasa tu lah. Gitu. tak boleh juga. Dia tak dang. Kalau doa panjang sama gitu tak dang nak akad kain ke apa, ya Allah minta supaya sekala lah. Hak biasa-biasa minta dah tu. Doa lah. Mohon lah. Tak, kita minta sebagaimana hak Tuhan aja. Itu cara terbaik kita berdoa. Tengok. Ini betul hak Tuhan aja sendiri kita. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Ini iktiraf kita dengan kelakuan kita. Wa in lam taghfir lana, jika mu tak ampunilah kami, wa tarhamna, dan mu tak rahmatilah kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Comel tak cara permohonan kita kepada Allah. Habis bab tu, last sekali tawassul yang diizinkan kepada kita, at-tawassul bi du'a'is salihin. Raja'an yastajib Allah du'a'ahum. Kita bertawassul dengan doa orang soleh, dengan mengharap supaya Allah terima doa mereka ni. Wa dzalika bi an yatluba min muslim hayyin hadir an yad'u lah. Guana cara bertawassul dengan orang soleh ni. Sini ni sebahagian umat Islam celaru sikit bab ni. Walaupun kita kata benda tu ada khilaf, tetapi yang paling tepat, yang paling menepati cara yang Nabi ajar kepada kita berdoa dengan bertawassul dengan orang soleh ni ketika dia hidup. Dia kata lagu mana? Iaitu dengan cara ayatluba min muslim hayy, dengan cara kita pergi minta dengan orang soleh, seorang muslim yang masih hidup, hadir, yang ada depan kita. Tak, ayyad'uwalah, supaya dia tolong doa kita. Hak tu boleh. Itu dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dilakukan menjadi perbuatan para sahabat. Kita minta tolong orang doa kita. Ini bentuk tawassul. Yang menjadi masalah sekarang ni, dunia Islam hari ni, dia buka sikit. Ada sebahagian yang membuka ruang, dia kata doa minta tolong dengan orang soleh ni bukan setakat masa dia hidup, lepas dia mati pun boleh juga. Hak ni sini sikit ada masalah. Tak? Walaupun kita kata benda ni betul ada khilaf, tetapi bila dibuka dalam bab ni, orang awam kadang-kadang terlibat dengan benda-benda yang menjadi yang merosakkan akidah dia. Bila dia buka, boleh doa juga, boleh minta juga dengan orang soleh yang dah mati. Lalu apa yang berlaku? Berlakulah pemujaan kubur-kubur orang soleh. Kini dia kata boleh tawassul dengan orang mati. Tak? Kita kata tawassul dengan orang soleh ni ketika dia hidup, boleh. Kita tengok Tok Imam kita ni soleh, kita pun, Tok Imam tolong doakan hamba kata, tak, minggu depan nak nikah ni, contoh. Tak? Boleh kita minta. Ni cara tawassul yang diizinkan. Tapi bila Tok Imam mati dah, duk kubur, macam mana kita nak minta ni? Ada seorang pendakwa dia kata lah, orang soleh yang mati ni kau mudah dia tolong kita, dia kata. Sebab dia masih free dalam kubur. Macam mana dia boleh mikir lagu tu? Kita pun tak faham. Dia kata orang soleh ni, Tok Wali ni masih hidup, dia mungkin dia sibuk. Tambah Tok Wali pula bini pak. Kau sibuk lagi lah bini dia. Tapi bila dia mati doa kubur, dia kata masa ni lah dia free. Memang sepenuh masa dia boleh tolong kita. Masya Allah. Kita kata fikrah mari mana? Siapa aja lagu ni? Logik mana dia pakai? Orang soleh ni, betul, kita pun percaya orang-orang soleh, para anbiya, para awliya ni hidup di sisi Allah. Betul tak? Tapi masa ni dia tak boleh beramal benda dah. Ni boleh dia kata orang soleh, Tok Wali ni dalam kubur dia duduk semayang. La ilaha illallah. Ada lagi ke semayang dalam kubur ni? Ada lagi ke? Tak ada dah amal ibadah. Ni atas dunia ni je masa kita beramal. Tiba-tiba dia kata Tok Wali ni duduk semayang dalam kubur. Maka kita pergi kubur dia, minta dia, dia boleh layang kita. Boleh tak? Boleh doa kita. Kalaulah Tok Wali ni, para anbiya ni, dia boleh lagi berdoa, boleh lagi tolong, siapa orang pertama dia akan tolong?
Siapa orang pertama dia akan tolong? Anak beranak dia lah weh. Tak? Paling utama dia akan tolong siapa? Diri dia sendiri. Betul tak? Kalaulah dia boleh lagi tambah pahala masa tu, kalaulah dia boleh lagi beramal kepada Allah masa tu, maka orang pertama dia akan tolong adalah diri dia sendiri. Sebab akhirat besok salah satu nama dia benda Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Betul? Hari orang nyesal. Siapa nyesal? Semua orang nyesal. Termasuk para aulia, termasuk para anbiya. Para nabi pun nyesal. Nyesal apa ni? Allah, kalulah boleh tambah lagi amal. Betul tak? Sedangkan kepercayaan ataupun kefahaman puak-puak ni, dia kata orang soleh ni boleh beramal lagi dalam kubur. Tak? Boleh tolong orang lagi, boleh apa. Bila dia tolong orang, katalah kita kata dia doa kubur, orang soleh ni, tak? Dia doa kubur, lalu kita pergi kubur dia, sebut dia, wahai orang soleh, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai siapa pun kita sebut, tak? Tolonglah doakan hamba. Dan esok anak nak ambil SPM ni contoh. Pas orang soleh tu berdoa lah kubur. Persoalan ni tambah tak pahala dia? Boleh tak pahala di situ? Ha? Boleh tak pahala kalau dia berdoa masa tu? Kalaulah kita kata boleh, maknanya buku kong dia, bahasa orang Terengganu panggil kong, sini panggil kong tak ke? Tak. Buku kong dia tak tutup lagi walaupun dia mati. Boleh lagi beramal dia. Tak? Kok celah mana ni kalau kita tak? Mari mana? Sumber mana yang kata orang soleh ni boleh tambah lagi pahala dia? Tak? Tengok buat akhirat besok buku catatan amal dia, lepas mati lagi buat amal tak? Nampak tak? Ini kesan dia. Kalau dia kata dia beramal tapi tak ada pahala dah. Dah faedah apa dia beramal masa tu? Banyak masalah. Bila kita buka benda yang benda yang reka-reka ni, dia akan timbul banyak polemik yang tak selesai masalah kita. Oleh kerana tu kita kata tawassul dengan orang soleh ni bi muslim hayyin, dengan orang muslim yang masih hidup. Tak kira lah dia siapa, dia tok wali ke, hatta dia nabi sekalipun, masih dia hidup. Masih dia hidup. Lepas dia meninggal selesai masalah dah. Tak ada dah. Para sahabat pun pergi menghadap Nabi, minta tolong, minta supaya Nabi berdoa ke dia. Tapi selepas pada Nabi wafat, tak ada sahabat yang pergi kejar kubur Nabi. Pergi kubur Nabi. Tak. Pergi minta benda ni, pergi minta benda ni, tak ada. Ada satu hadis yang katanya dibawa oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan ulama bincang hadis ni tidak sahih. Yang biasa puak-puak istighatsah, puak-puak minta dengan kubur ni, dia berdalil dengan hadis ni sutil ni. Ada kata hadis yang ni ada dalam Fathul Bari. Begini kata, ini menunjukkan bolehnya kita istighatsah. Istighatsah ni minta tolong tu dengan orang mati. Sedangkan kita kata, para ulama kita, para ulama ahli sunnah kata, istighatsah adalah salah satu bentuk syirik kepada Allah. Hadis tu pun muskil dah. Dia kata orang ni zaman Sayyidina Umar, dia pergi jember kubur Nabi ni, tak? Dia pergi, wahai ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Wahai Rasul, tolonglah, tak? Minta hujan dengan Tuhanmu ya Allah. Dia minta gitu di kubur Nabi. Berlaku ke peristiwa ni? Tak berlaku. Kita boleh tengok peristiwa sebenar berlaku zaman Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar bertawassul dengan Abbas, dengan pak saudara Nabi, bukan pergi kubur Nabi. Tak. Cerita hak sahihnya, zaman Sayyidina Umar bila berlaku kemarau yang panjang, Sayyidina Umar kata, dulu kami bertawassul dengan Nabi kita masa dia hidup, tapi bila dah hamba Allah ni tak ada dah, Nabi tak ada dah ni, orang yang paling layak untuk kita bertawassul dengan pak saudara dia. Lalu minta Abbas yang berdoa. Ini tawassul yang betul. Ini kefahaman para sahabat dalam bab tawassul. Nampak tak? Jadi sinilah kita kata polemik yang berlaku di kalangan umat Islam hari ni, tak? Sehingga kan ada sebahagian yang memang minta betul-betul. Dia minta dengan orang mati, ya Allah. Hatta dengan Nabi sekalipun. Kita ada satu benda lagu hak suhu. Ada seorang artis Hindu tu nyanyi, Arifna ya Rasulullah. Allah, itu cukup bahaya ucapan tu. Tapi sebahagian agamawan kita, dia bermudah, dia kata tak apa, boleh.
Gua ni dia bincang, saya nak sebut sikit tak. Ada 10 minit lagi dah. Allah arifna ya Rasulullah. Mungkin sini ustaz-ustaz kita, asatizah kita dah bincang benda ni. Tak, moga-moga umat Islam faham benda ni baik-baik. Sebahagian ustaz mengharuskan ucapan arifna ya Rasulullah. Ya, maksud dia benda arifna ya Rasulullah, wahai Rasul tolonglah kami. Wahai Rasul tolonglah kami. Ucapan ni betul, ucapan ni ada sandaran dia bila akhirat besok. Kan ada hadis yang panjang bila kita dibangkitkan di mahsyar, lalu benda Nabi kata para manusia pergi minta tolong dengan Nabi mereka. Kita pergi cari Nabi Adam. Arifna, tolonglah kami wahai Nabi Adam. Nabi Adam kata aku tak boleh tolongmu. Aku pun ada buat satu kesalahan yang Allah tak maafkan aku. Kita pergi jumpa Nabi Nuh, kita pergi jumpa Nabi Ibrahim, sapalah sekali jumpa Nabi Muhammad. Ini istighasah dia panggil, minta tolong. Ada kata boleh, dia kata minta tolong. Guana kita minta tolong akhirat besok, tapi kita minta sekarang ni, dia kata. Dengan ucapan arifna ya Rasulullah ni, mana kita minta sekarang ni, minta tolong akhirat besok. Faham? Situ dia kona sikit. Dia kata boleh, tak ada masalah, dia kata. Kita kata kalau faham lagu ni, mungkin kita boleh terima. Kita minta hari ni, kita kata arifna ya Rasulullah. Apa maksud kita? Ya wahai Rasul tolonglah kami akhirat besok. Itu maksud dia. Mungkin kita kata maksud dari perkataan ni boleh. Tapi sebahagian orang awam dia guna ucapan arifna ya Rasulullah ni minta tolong dalam hal dia hak berlaku di dunia kita ni. Ni bahaya. Kita pernah tengok ada satu Facebook, ada seorang puang tu, dia kata Allah hari ni cocok dos ketiga. Disebut dalam status dia. Dia kata hari ni kena cocok dos ketiga. Dia takutlah untuk hadapi dos ketiga ni, dia pun sebut Allah arifna ya Rasulullah. Mana maksud dia? Makna dia minta tolong Nabi dalam nak menghadapi dos ketiga ni. Bahaya tak bahaya benda ni? Bahayalah weh. Dia boleh rosak akidah. Sama sebagaimana perbuatan orang-orang Nasara minta tolong dengan Nabi Isa alaihissalam, sama saja. Ucapan yang sama. Dan ini boleh menjejaskan akidah dia. Apa yang jadi gini? Sebab dia buka bab tawassul ni. Dia kata boleh juga tawassul dengan orang mati. Bukan setakat bertawassul, malah yang lebih parah lagi, dia membenarkan istirasah dengan orang mati, minta tolong dengan orang mati lah. Kita kata minta tolong direct pada orang mati ni adalah bentuk kesyirikan. Bukan syirik kecil, dia adalah syirik besar. Dalam bab tawassul kita boleh khilaf lagi. Dalam bab istirasah ni benda yang sangat-sangat berat. Dan benda-benda begini boleh orang bermudah-mudah. Sedangkan kita kata benda syirik ni barang, siapa-siapa yang mati dengan bawa kesyirikan, dia kekal dalam neraka yang buat main. Benda bukan khilaf kecil ni. Benda yang cukup membahayakan seseorang, akidah dia. Jadi kita kata bertawassul dengan orang soleh ni ketika dia hidup dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia berhadapan dengan kita, ataupun kita boleh berhubung dengan dia. Sebagaimana yang disebut oleh anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Benda anak Nabi Yaqub kata, ya abana istaghfir lana dhunubana. Wahai ayah kami, selepas pada dia mengakui kesalahan dia melakukan perbuatan dia kepada Nabi Yusuf dan adik dia, lalu dia kata, ya abana, wahai ayah kami iaitu Nabi Yaqub, istaghfir lana dhunubana, tolonglah minta ampun kepada Allah tentang dosa-dosa kami. Ini dia panggil tawassul. Dia minta dengan Nabi Yaqub ketika Nabi masih hidup. Wa kama fi qissatil arabi alladhi talaba minan nabi an yad'a binuzulil matar. Ataupun dengan kisah seorang Arab Badui mari temu Nabi, ya Rasulullah tolong doa supaya turun hujan. Nabi pun doa atas mimbar. Tengah Nabi khutbah dia kata, ya Rasulullah tolong doa supaya minta turun hujan. Lalu Nabi tu berdoa untuk dia, lalu turun hujan sekapung tu. Ini bentuk tawassul yang diizinkan bila ketika Nabi masih hidup. Ataupun ada kisah seorang wanita yang dia kena penyakit sawang gitu, penyakit tak sedar.
Lalu dia mari jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, tolong doa supaya Allah sembuhkan penyakit aku. Nah, wanita ni, cerita ni dalam hadis yang sahih. Lalu Nabi kata, kalau mu nak supaya aku berdoa, aku boleh berdoa dan Allah makbulkan doa aku. Ataupun mu nak kekal dengan penyakit mu ni dan Allah jamin mu syurga, disebabkan musibah menghadapi. Lalu apa ni pun mikir, tak apalah kalau gitu aku sabarlah. Tak? Mula-mula dia minta supaya Nabi doa supaya sembuhkan penyakit sawang dia ni. Tak? Kemudian Nabi beri dua pilihan. Aku boleh berdoa dan Allah mustajabkan doa supaya sembuhkan penyakit. Boleh. Tetapi ada satu lagi pilihan untuk mu kekal dengan penyakitmu ni dan Allah jamin mu syurga. Lalu wanita ni pilih pilihan kedua. Kata, tak apalah kalau gitu ya Rasulullah, aku kekal. Tak apalah, aku bersabar dengan penyakit ni, moga-moga mendapat balasan syurga. Cuma aku minta ya Rasulullah, tolong doa. Tak payah baik penyakit ni, tapi tolong doa ketika aku kena penyakit ini dalam keadaan tak sedar, jangan terdedah aurat aku. Masya Allah, tu doa dia minta. Ya Rasulullah, bila aku kena penyakit sawang ni kadang-kadang orang tak sedar orang. Dia gelepar lah, dia apa? Tak. Dia kata, ya Rasulullah, tolong jangan terdedah aurat. Nabi pun berdoa kepada dia. Tak. Ini betul tawassul yang dia benar, diizinkan. Tak. Wa kama talabu Umar wa ma'ahu sahabah fi ahdi Umar minal Abbas. Tadi kita sebut tak? Sebagaimana Sayyidina Umar pernah minta Abbas supaya berdoa dalam sembahyang istisqa, tak? Dalam memohon hujan kepada Allah. Inilah bentuk tawassul yang diizinkan kepada kita. Yang ke bahagian kedua, secara ringkasnya saya sebut tawassul yang mamnu, yang dilarang. Lagu mana tawassul yang mamnu, yang dilarang? Ialah antaranya bertawassul dengan zat Nabi ataupun zat wali, ataupun bertawassul dengan Kaabah, ataupun bertawassul dengan apa sahaja yang dianggap benda tu ada kelebihan. Itu tak ada panduan ni. Seperti orang dia berdoa kepada Allahumma inni as'aluka bidzati abina Adam antarhamani. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kedudukan Nabi Adam, dengan zat batang tubuh Nabi Adam ni, tolonglah rahmat aku. Apa kaitan dengan doa itu? Siapa aja cara doa gitu? Ataupun dia bertawassul dengan hak kenabian, hak orang soleh ataupun hak Kaabah. Dia sebut dalam doa dia, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan hak nabimu. Buat apa? Sedangkan Allah lah yang berhak ke atas kita, buat apa kita sebut dengan hak orang ni, tolonglah bagi aku. Hamda ni, cara siapa ke? Beradak ke berdoa lagu ni kepada Allah? Ataupun hak ni hak paling masyhur yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam, yatawassalu bijahi Nabi, dengan kedudukan Nabi. Jah di polis ni mungkin tak ada kot, kita panggil tarahim. Orang Terengganu panggil terahim. Ada tak? Sebelum mai subuh, sebelum azan subuh, kalau tempat kita di Terengganu boleh katakan banyak masjid lah buat. Dia panggil tarahum. Rupanya bila kita pergi Yaman baru kita tahu benda ni sumber dia dari Yaman. Riwayat sanad tinggi dia dari Yaman, benda ni mari. Tarahum. Dia ucap dia biasanya setengah-setengah masjid. Sebelum azan subuh ni, dia tak azan 2 kali. Dia tak buat sunnah azan 2 kali tapi dia bangun awal pada tu, dia tarahum. Dia pasang speaker, dia akan sebut zikir-zikir tertentu yang dalam zikir itu dia start dengan ya arhamar rahimin irhamna. Itu masuk tarahum, mana memohon rahmat kasih sayang Allah. Bagus benda tu kita kata, tapi dijadikan sebagai satu amalan yang khusus sebelum azan subuh. Azan pertama dia tak buat, sedangkan sunnah Nabi azan subuh ni 2 kali. Azan pertama tak buat, tapi dia baca tarahum ni lebih panjang daripada azan pertama. Ini berlaku. Dan dalam ucapan tarahum ni ada berdoa dengan jah Nabi. Bijahi Muhammad, dengan jah ni maksud ini kedudukan. Kedudukan Nabi. Bukan setakat kedudukan Nabi, dia berdoa lagi bijahi Abi Bakrin, bijahi Umar, habis jah dia sebut dalam tarahum dia. Hak ni dibincang oleh para ulama.
Walaupun kita kata sebahagian ulama mengharuskan doa dengan jah ni, tapi kita kata bertawassul dengan jah ni sepatutnya tidak dibuatlah sebab tak ada panduan. Ay yatawassala bi jahi nabi au bi abdi salih au barakatihi au hurmatihi au bi haqqi qabrihi wa nahwi dzalika. Dia bertawassul dengan jah kenabian, jah orang soleh, kedudukan dia, dengan berkat dia, dengan kehormatan dia, dengan hak-hak kubur-kubur dia. Ini satu bentuk tawassul yang tidak tak ada panduan dia, tak ada panduan dia. Jadi itulah saya rasa benda yang boleh kita sebut sikit dalam bab tawassul ini. Moga-moga kita boleh berdoa kepada Allah dengan cara kaifiat yang kita sebut panjang lebar tadi. Banyak cara kita boleh tawassul, tak? Dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan Allah, tak? Dengan amal ibadah yang kita buat, dengan amal soleh kita, banyak benda kita boleh buat. Tiba-tiba kita pergi cari benda yang tidak diajar, tidak menjadi panduan daripada Nabi kita ini, tidak sepatutnya. Jadi sama-samalah kita berpada dengan ajaran Rasul, dengan kaedah dalam kita berdoa dan dalam kita bertawassul. Sekadar itu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.